Untuk PDPR minggu ni, jom kita teruskan lagi bersama saya, Cikgu Nisa, untuk subjek Pendidikan Islam tahun 4, masalah pembelajaran untuk topik tugas-tugas Rasul. Ini adalah sambungan daripada topik yang lepas. Topik lepas cikgu ajar tentang nama-nama Rasul. Jadi minggu ni kita teruskan lagi PDPR kita dengan topik tugas Rasul. Seterusnya kita mulakan PDPR kita pada pagi ini dengan bacaan doa belajar, doa penerang hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, pemudahkan bagiku urusanku, dan lancarkanlah lidahku agar mereka faham pembicaraanku. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita pergi slide yang pertama, iaitu tugas-tugas Rasul. Yang pertama ialah menyampaikan ajaran Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkhususkan mereka, iaitu Rasul, menjadi perantara Allah Subhanahu Wa Taala dan hamba-Nya. Allah telah menurunkan wahyu untuk disampaikan kepada manusia melalui perantara Rasul-Rasul. Jadi wahyu yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala ada terdapat di dalam Al-Quran, kitab Al-Quran, daripada Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas-tugas mereka ialah menyampaikan ajaran Islam. Seterusnya kita pergi tugas Rasul yang kedua, iaitu menyeru manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul-Rasul mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang esa, Allah yang satu, iaitu tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang layak disembah. Okey, seterusnya tugas Rasul yang ketiga ialah menjelaskan kandungan kitab Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Nabi Muhammad. Kitabnya ialah kitab Al-Quran. Tugas Rasul menjelaskan apa kandungan di dalam kitab Al-Quran. Terdapat ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kurang dan tidak difahami. Jadi tugas Rasul menjelaskan kalimah dan ayat Quran yang kurang difahami. Okey, yang keempat ialah mengajar manusia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Nabi dan Rasul mengajar manusia beribadat kepada Allah seperti solat, puasa dan perkara-perkara sunnah yang boleh dilakukan. Okey, contohnya solat. Solat, sebelum kita pandai solat, Nabi akan mengajar umat dia cara solat yang betul, dan Nabi akan mengajar umatnya cara berpuasa berpandukan kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi boleh kita lakukan. Bila kita buat, dapat pahala. Seterusnya, tugas-tugas Rasul yang kelima ialah menunjukkan akhlak yang baik kepada manusia. Tugas Rasul ini ialah menunjukkan akhlak yang baik, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah role model yang boleh dijadikan contoh akhlak yang baik. Baginda menunjukkan akhlak yang mulia kepada umat, kepada orang kafir. Jadi bila orang kafir melihat contoh akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan kagum dan berminat untuk masuk dan memeluk agama Islam. Okey, dekat gambar bunga tu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia ialah mereka yang paling baik akhlaknya, riwayat At-Tabrani. Jadi bila kita tunjukkan akhlak yang baik kepada manusia, tidak kiralah kepada orang bukan Islam atau orang Islam, kita membawa nama yang baik, iaitu nama Islam sendiri. Kita adalah menganut agama Islam. Jadi orang bukan Islam akan tertarik untuk mendalami agama Islam apabila dia tengok penganutnya mempunyai akhlak yang mulia.
Okey, tugas-tugas Rasul yang seterusnya yang keenam, memberikan peringatan dan kabar gembira kepada manusia. Okey, Nabi Muhammad SAW memberi peringatan dan kabar gembira kepada manusia. Contohnya, jika kita buat baik, kita dapat pahala. Jika kita buat baik, dapat pahala dan dapat ganjaran syurga. Bila kita buat jahat, akan dapat balasan api neraka dan mendapat dosa. Peringatan-peringatan yang diberikan oleh Rasul ini adalah supaya manusia bertaubat dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kabar gembira yang diberikan pula meminta agar mereka taat dan patuh beribadat kepada Allah supaya mendapat ganjaran syurga di akhirat kelak. Ini adalah tugas-tugas Rasul yang utama. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih semua. Selesai PDPR kita pada hari ini, iaitu tugas-tugas Rasul. Jika ada anak murid cikgu yang tak faham, boleh tanya terus kepada cikgu dan jangan lupa buat latihan dalam buku aktiviti.